Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ashabul fadilah, tutu guru, tutu imam, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada kali ini insya-Allah perbincangan kita berkenaan dengan fiqh manhaji nafkah anak pungut apabila Baitul Mal tidak berharta. Takdirkan kerana ramai orang miskin, Baitul Mal dibagi harta tu semua, akhirnya habis atau tak cukup. Kemudian terdapatnya anak-anak pungut, anak yang terbiar, yang dibela oleh individu atau seumpamanya. Macam mana nak selesai? Harta Baitul Mal tak ada. Jika harta Baitul Mal tidak mencukupi untuk menampung keperluan anak-anak pungut disebabkan mereka ramai atau terdapat keperluan lain yang lebih penting dan sebagainya, maka hakim wajib meminjam kadar yang mencukupi untuk keperluan anak-anak pungut tersebut daripada orang kaya. Hutang ini dibuat atas nama negara dan hendaklah diganti apabila Baitul Mal mempunyai harta. Bahasa mudah, makan ni kita tak ada bertangguh. Dia tak boleh kita makan oleh kerana tak ada harta, sebulan tak makan, mati orang. Uzur. Jadi makan ni adalah keperluan. Justru hakim di sini, makna hakim adalah pemerintah. Bukan maknanya Tok Hakim, bukan, pemerintah. Pemerintah sama ada yang telah ditaklifkan atau dipertanggungjawabkan, sama ada Perdana Menteri atau Menteri Kewangan atau Setiausaha Perbendaharaan atau seumpamanya yang akan memberi kepada ini dan ditulis berapa yang diambil, berapa yang ini. Ini adalah penting. Saya teringat macam mana isu untuk menstabilkan ekonomi negara. Cadang nak buat satu buku khusus dalam isu menangani isu ni. Contoh, macam mana bila harga tidak stabil, bahkan harga melambung tinggi, kadar inflasi tinggi, apakah bila kita menyelak lembaran-lembaran sejarah tidak ada ke ataupun ada? Jawab dia, oleh kerana untung rugi, senang susah, dia berlaku sepanjang zaman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah uji kamu dengan sedikit rasa takut, rasa lapar dan kekurangan daripada jiwa raga, termasuk hasil mahsul tanam-tanaman. Maka beri berita gembiralah kepada orang yang sabar. Rasulullah SAW pernah menyatakan, innallaha huwal musa'ir. Allah lah yang telah menetapkan harga. Macam mana setengah tempat kita pergi harganya murah, setengah tempat harganya mahal, setengah tempat nampak tenang kehidupan, setengah tempat macamlah susah. Ada setengah kota metropolitan yang kaya, amat-amat kaya, yang miskin merempak sehingga homeless, tak ada rumah pun, sampai kepada tahap seperti itu. Jurang dari segi dasar kapitalis tu amat jauh beza. Contoh. Tapi setengah tempat tu kita tengok tidaklah sekaya mana, tapi berada sederhana, tapi rakyatnya cukup semua, merasakan tenang, dan mereka yang tidak berapa kaya diberi bantuan dengan sebaik mungkin. Jadi hidupnya lebih tenang, harmoni, kadar jenayahnya kurang, kecurian, rompokan tidak berlaku, rasa disantuni dan diihsani oleh orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin. Maka yang ini pun kena tengok. Pertama sekali, doa kepada Allah. Kedua, tingkatkan takwa kepada Allah.
apabila kita tingkatkan takwa, maka datanglah bantuan daripada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bagi jalan pelepasan, dan Allah sengaja sebut dia akan rezekikan sekiranya orang tak tahu. Dia tak sangka tiba-tiba Allah bagi kot ni. Banyak kali kita tengok Allah selamatkan ummah, Allah selamatkan orang Islam yang bergantung harap kepada Allah seperti itu dengan ketinggian takwa. Allah Subhanahu wa taala mengajar kita yang ketiga supaya kita bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkannya. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarsuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitanah." Hadis ni masyhur yang disebut dalam Matan Arba'in Nawawiyah, antara hadis-hadis akhir. Kalau kamu benar-benar tawakal kepada Allah, nescaya Allah rezekikan kamu sebagaimana Allah rezekikan burung. Dalam keadaan pagi temboloknya kempes kosong, petangnya seleret atas dahan, kenyang. Sedangkan burung tak berakal, tapi dia bekerja nak cari makan, Allah bagi. Manusia yang berakal, beragama, manusia yang taat kepada Allah, sudah barang tentu Allah akan bagi rezeki. Antara yang menyebabkan seorang itu diberi rezeki dan dimudahkan, begitu juga diselesaikan, adalah keimanan bergabung dengan takwa. Firman Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah satu-satu penduduk di sebuah negeri, kumpulan penduduk negeri, daerah, satu tempat itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya kami, yakni Allah, akan buka pada mereka pintu-pintu rizki keberkatan. Bukan sekadar rizki, tapi berkat lagi daripada langit dan bumi. Allah akan bagi. Siapa sangka sebahagian negeri yang kering kontang, tak ada hasil, hanya mengharapkan sedikit bantuan, tiba-tiba Allah keluarkan daripada muka buminya minyak, akhirnya menjadi antara negara terkaya di dunia. Orang tak sangka macam itu. Begitu juga antaranya adalah kerjasama antara orang kaya yang benar-benar kaya dengan pemerintah, dengan rakyat. Bila orang kaya sifatnya syukur, Allah akan bagi rezeki lempah ruah lagi. Pernah berlaku dalam satu sejarah, ketika mana zaman pemerintahan Abu Bakar, ada kata zaman pemerintahan Umar, ekonomi cukup mencengkam rakyat Madinah. Jadi bila dah susah sangat ni, macam mana nak selesai masalah? Tak tahu macam mana. Akhirnya dalam keadaan cari makan susah, cari ni susah, tiba-tiba takdir Tuhan, datang kafilah Abu Sufyan, Uthman ibn Affan, bawa harta yang banyak, dengan unta yang banyak. Ada kata 100 ekor unta, ada kata 1000 ekor unta, banyak. Sampai sahaja peraih-peraih, pemborong-pemborong, peniaga-peniaga pun nak beli barang Sayyidina Osman untuk dijual, diniagakan di kota Madinah. Dia tahu Sayyidina Osman ni seorang yang expert dalam perniagaan, luar biasa, boleh fight Yahudi dan seumpamanya. Dalam keadaan seperti itu, dia tanya soalan. Mereka ni tanya, macam mana ni isu ni? Sayyidina Osman tanya, kau nak berapa? Dia kata, nak 10%. Maknanya kalau barang tu harga berapa, dia sanggup bayar lebih 10% supaya nak jual. Sayyidina Osman kata tak, naik 20%, naik 30%, naik 100%. Sayyidina Osman kata tak, aku tak jual. Mana kali nak untung alat tu, boleh lalu untung.
Lagi nak lagi, Sayyidina Osman kata tak boleh. Nak lagi, Sayyidina Osman kata tak boleh. Akhirnya sampai 200%, sampai 300%. Sayyidina Umar tak jual. Lalu mereka kata, kenapa tak jual? Sayyidina Osman kata, ada lagi tawaran yang offer lebih baik daripada kamu. Bila sebut macam itu, mereka terkejut. Siapa yang boleh berani memberi tawaran lebih pada kami ni? Tak makul, tak logik dan akal. Sayyidina Osman jawab, Allah. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam nega ni, nega dengan Allah lah paling untung. Nega dengan Allah paling untung. Bila sebut Allah ni terkejut. Ya Allah, nega dengan Allah. Macam mana? Allah bagi pada aku 700% bahkan lebih lagi. Dengar tu terkejut. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Mereka tak jadi beli. Akhirnya Sayyidina Osman agihkan kepada fakir miskin, kepada orang susah di kota Madinah. Orang hebat ni bukan tanggung satu keluarga. Orang hebat ni dia tanggung satu negara. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Dapat menstabilkan harga barang, dapat menyelesaikan inflasi, dapat menyelesaikan kemeluk ini. Sehingga sekarang, oleh kerana kamu wahai Osman, orang yang baik, orang yang saleh, sampai sekarang kita tengok Sayyidina Osman satu-satunya wakafan terbesar terwujud di muka bumi, wakaf Sayyidina Osman. Dia mati berapa tahun dah? 1400 tahun dah. Dia mati tahun 36 Hijrah. Sekarang 33 Hijrah. 1433 lah maksud saya. Dia mati 36 Hijrah. Maknanya hampir 1400 tahun dah mati. Allah bagi, kalau siapa pergi ke Madinah sekarang boleh tengok. Sebab biasa orang Melayu dia duduk di hotel-hotel Madinah di belakang Masjid Nabi. Mobimpi baik, Taibah baik, Darut Taqwa baik, Overai baik, Sanabi baik, apa nama lagi lah, semua tu duduk belakang Masjid Nabi. Dalam 3 baris hotel, hotel pertama, baris pertama, hotel kedua ataupun ketiga ataupun keempat, ada tulis hotel Sayyidina Osman, wakafan Sayyidina Osman. Orang boleh duduk, orang boleh sewa gini-gini. Duit itu dia dapat tak kurang daripada hampir 50 juta setahun, yang akan dilaburkan dan akan dibagi kepada orang susah. Sapaskan dia mati berapa hari dah? 1400 tahun dah. Inilah berkat apabila seorang itu buat kerana Allah. Hebat tuan-tuan. Jadi kerajaan berlaku adil. Dia minta dengan orang kaya, orang kaya dia bagi hutang kepada kerajaan, kerajaan bayar selepas daripada kerajaan stabil. Tak jadi masalah. Kerana kita nak tanggung insan-insan yang bernama manusia yang susah, yang tak ada makanan ini. Kemudian memberi perhatian kepada anak pungut. Berdasarkan hukum-hukum yang telah dinyatakan, dapatlah disimpulkan bahawa Allah meletakkan tanggungjawab menjaga dan mendidik anak-anak pungut pada kedudukan yang penting dan utama. Semua orang Islam berdosa jika mereka cuai memelihara seorang anak pungut. Pemerintah juga berdosa jika tidak memberi perhatian kepadanya, tidak cuba memelihara bagi menggantikan kasih sayang ibu bapanya. Sehubungan itu, Islam mewajibkan pemerintah berhutang daripada orang Islam yang kaya jika negara itu miskin dan tidak ada cara lain untuk menanggung perbelanjaannya. Tengok, Islam benarkan tanggungjawab mendidik ni
adalah utama. Kalau kita nak biar sampai kawan ni ke bulurang, tak cukup makan, lapar, mati, pemerintah tu berdosa. Pemerintah berdosa, kena tanggung, kena buat macam itu. Bahkan dia menjadi wakil untuk ganti ibu bapa pemungut, anak pungut yang tak ada ibu, tak ada bapa ni, dia kena ganti. Sebab itu Nabi sebut ana wa kafilul yatim kahataini wa asyara bisababah wal wusta. Nabi salam tunjuk jari dia antara jari telunjuk dengan jari tengah. Aku dengan penjaga anak yatim seperti ini, rapat sangat. Di mana? Dalam syurga nanti atau di hari akhirat kelak. Peri pentingnya jaga mereka yang seperti ini. Orang anak pungut ni kadang-kadang lebih teruk pada anak yatim, tuan-tuan. Sebab mak tak tahu kala kat mana, ibu bapa tak tahu. Anak yatim sekurang-kurangnya ada bapa dia, ada mak dia, atau salah seorang daripada keduanya ada. Ini dia. Jadi Islam mewajibkan pemerintah berhutang daripada orang Islam yang kaya jika negara itu miskin dan tidak ada cara lain untuk menanggung perbelanjaan. Ada cara, kena buat. Jaga betul-betul. Mereka dalam kesempitan seperti itu, inilah caranya. Beri kepada mereka macam tu. Bayangkan satu kisah sedih. Satu hari, suatu malam Sayyidina Umar keluar rumah. Perangai Sayyidina Umar ni dia luar biasa. Dia bersifat tafakkudu anir ra'iyah. Dia jaga, dia pergi tengok, pergi mengintip, pergi lihat suasana rakyat dia waktu malam. Perangai saya, hak baik dia temu, hak jahat dia bertemu, hak susah dia, banyak kisah. Saya tak nak cerita semua sebab banyak sangat. Saya nak cerita satu je. Sedang dia bertemu tu, dia tengok ada seorang yang asing baru pasang kemah. Zaman dulu dia lain sikit, pakai pacok kemah gitu je. Tepi-tepi jalan dia tak ada tanah aku tanahmu, adalah sebahagian tu ada, tapi hak lain tu pakai begitu je. Rakyat pun tak ramai di Madinah macam sekarang. Sayyidina Umar tengok di luar kemah tu seorang lelaki duduk tengah malam, duk intai, duk nak cari orang. Lalu Sayyidina Umar pun pergi kat orang tu. Sayyidina Umar tanya, apa pasal? Dia jawab, anak-anak aku lapar. Anak-anak aku lapar. Isteriku sarak mengandung, susah. Sayyidina Umar pun terus pergi Baitul Mal, ambil gandum, pikul atas belakangnya. Lalu orang yang rapat atau pembantu setianya berkata, ya Amirul Mukminin, kalau tak silap namanya Aslam, ya Amirul Mukminin, biar hamba pikul. Sayyidina Umar kata, kamu nak pikul ke dosa aku di hari akhirat kelak? Sayyidina Umar sendiri masak tolong uli, tolong ingat kayu api. Zaman dulu tak ada gas, bakar kayu api. Sampai kadang-kadang debu tu dia punya ni sampai kena janggut dia. Akhirnya sudah masak, dia bagi makan kepada anak-anak dengan orang ni. Orang ni pun menangis. Dia kata, wallahi, sesungguhnya kamu lebih layak menjadi khalifah daripada Umar ibn Al-Khattab. Hari ini baru aku tahu Umar, orang dengar nama je hebat, hakikatnya tak ada apa satu. Mu lebih layak lagi jadi khalifah daripada Umar.
Sayyidina Umar diam. Sayyidina Umar kata, esok kamu pergilah bertemu dengan khalifah di tempat sekian. Mungkin kamu dapati aku di sana. Dia pergi. Bila dia pergi, dia tengok Sayyidina Umar. Allah, rupa-rupanya itulah khalifah. Terkelu dia. Cerita ni kalau berlakon boleh buat lah, tapi ini bukan berlakon. Bila tak berlakon ni realiti berlaku, dia menjadi satu sejarah dunia. Sayyidina Umar mati berapa tahun dah? Mati tahun 23 Hijrah. Lebih pada 1400 tahun. Tuan-tuan tengok, Allah bagi. Akhirnya kita tengok kehidupan mereka lain. Sayyidina Umar tanggung, sanggup macam itu. Dia tak nak orang susah. Ini Sayyidina Umar. Ini yang kita tengok macam mana kalau memberi perhatian kepada anak pungut. Anak pungut tidak harus disamakan dengan anak sendiri. Galakan mendidik serta memberi perhatian kepada anak-anak pungut tidak bermakna menjadikannya anak sendiri dan mempunyai hubungan keturunan dengan mana-mana lelaki dan perempuan sama ada yang memeliharanya atau orang lain. Kasih pada anak pungut baik, tapi nak menghalalkan jadi anak sendiri tak boleh. Dia tetap boleh nikah kahwin dengan anak kita kalau dia bukan anak susu. Tak boleh. Dia anak ni kena. Allah telah menerangkan perkara ini dengan jelas bahawa penjagaan, perhatian, pendidikan adalah wajib berasaskan persaudaraan Islam dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Adapun menjadikannya anak sendiri bererti mewujudkan hubungan nasab dengan anak pungut itu, ia adalah haram dan batal. Tak bolehlah nak tabani, dapat anak tu kita membengkan beng kita, tak boleh, kerana menyalahi prinsip. Asas kepada nasab ialah kelahiran atau perkahwinan, sedangkan asas ini tak wujud antara anak pungut dengan siapa yang memeliharanya. Hubungan nasab menyebabkan anak berhak mendapat harta pusaka, nafkah serta berkewajipan terhadap harta pusaka dan nafkah itu. Nasab ialah asas kepada haram perkahwinan, halal melihat mahram, tinggal bersama-sama dan bergaul mesra. Jika anak pungut disamakan dengan anak sendiri, pastilah dia menjadi anak sebenar kepada penjaganya. Hal ini merupakan satu kezaliman kepada waris penjaga anak, kerana anak pungut itu berkongsi harta pusaka dengan mereka. Bahkan satu kezaliman kepada anak pungut tersebut dan waris sebenarnya. Hal ini berlaku sekiranya keluarga yang menjaga terhadap anak pungut itu membahagi harta pusakanya tanpa memberikannya kepada pewaris sebenar anak pungut tersebut, walaupun mereka menerima pembahagian harta pusaka tersebut bersama-sama waris yang sebenar. Tak boleh. Anak pungut dia akan dapat pusaka, dia dapat harta ayah dia, ayah angkat dia melalui wasiat. Kalau wasiat bolehlah, tapi wasiat itu tidak melebihi 1/3. Mungkin 1 penang, 1 pelapang, tengok suasana. Kita tuan-tuan jangan jadikan bila kita mati anak-anak kita menjadi derhaka pada kita dan menjadi huru-hara di kalangan mereka. Sifat deki anak-anak berlaku. Sifat gerang sama sendiri. Ayah sayang ke mung sangat, bagi banyak mung jaga semua sekali. Contoh. Benda ni tak sihat. Sebab itu kalau kita nak ikut cara Islam lah. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Selesai masalah. Soal selepas bagi tu, hak adik-beradik lelaki ni rasa baik nak bagi pula ke adik perempuan dia, kakak perempuan, itu soal lain. Tapi ikutlah cara Islam. Kerana cara Islam ini adalah seadil-adilnya. Allah tahu hikmahnya yang kita tak tahu. Selepas pada itu nak undi balik tak apa. Baik. Oleh kerana Allah mengharamkan anak pungut dijadikan sebagai anak sendiri, tindakan tersebut bererti mewujudkan hubungan nasab yang tak wujud, seterusnya memberikan semua hak dan hukum sebagaimana yang dinikmati oleh ahli keluarga yang mempunyai hubungan nasab.
Islam mensyariatkan prinsip penjagaan, perhatian dan pendidikan terhadap anak pungut. Prinsip ini mampu mendatangkan kebaikan kepada mereka tanpa perlu kepada sistem anak angkat yang lain. Kadang-kadang dok mengaku anak angkat bing-bing ni tak boleh. Dia panggil at-tabanni. Islam tak benar. Saya ambil seorang budak, katakan anak zina, saya cuba pakat dengan isteri saya, tumpahkan kasih sayang ke anak tu, membingkan dengan bing saya, haram. Tak boleh. Tak boleh. Dia anak sendiri biasa. Anak susu pun orang tak bing tu, cuma panggil anak susu. Ini tak boleh. Islam menjadikan perkara tersebut antara tanggungjawab terpenting kepada penganutnya. Allah sebut dalam firman Allah Ta'ala, ayat jelas menunjukkan tak boleh membingkan kepada bapa angkat atau bapa pungut. Tuan-tuan, dalam Islam banyak kisah yang menarik yang menunjukkan macam mana penyelesaian isu-isu seperti ini. Salah satu daripadanya, kita tengok kadang-kadang kita ni banyak dedah aib. Nombor satu, aib bini, aib laki. Ialah zaman orang ada internet, ada TikTok, jadi TikTokers, jadi YouTuber, macam-macam lah. Akhirnya menyebabkan mereka tak malu lagi aib suami, aib isteri. Sebenarnya perkara ni tak sesuai. Zaman dulu dia akan tutup aib. Bukan zaman lama pun, tapi orang yang ada agama dia tutup. Cerita satu masalah, dan masalah ini saya yakin banyak berlaku di Malaysia. Cerita satu masalah. Ini berlaku yang disebut oleh Dr. Syekh Ratib Nablusi, seorang ulama yang suhu masa kini daripada Syria. Pernah berlaku di kota Syam kalau tak silap. Seorang lelaki yang saleh, anak muda saleh, kuat sembahyang, kuat ibadah. Lelaki yang saleh ni tiba-tiba nak jadi ke cerita. Lelaki yang saleh ini nak kahwin dengan seorang perempuan. Pilih punya pilih, dapatlah seorang perempuan yang dianggap sebagai salihah, baik. Kahwin. Suka citanya kahwin. Malam pertama, tiba-tiba terdedah satu berita yang amat menakutkan. Isterinya termengandung dah. Bukan dengan dia. Ini salihah, temenung dia. Nak jaga air muka dia, nak jaga air muka isteri, nak jaga air muka keluarga isteri, nak jaga air muka keluarga dia. Macam mana nak buat? Masa tu anak zina kau, ataupun tahu berzina kau, ibarat seperti halilintar, tak comel sangat. Susah nak buat. Akhirnya buat macam mana tuan-tuan? Akhirnya isteri dia beranak. Laki susah nak buat macam mana? Ini aib. Zaman sekarang bahasa mudah cerai je lah. Nak bertanggungjawab macam mana? Akhirnya dia dapat satu idea. Lelaki ni, dia kaki masjid, pergi masjid. Setiap hari dia pergi masjid. Subuh dia pergi masjid, ni pergi masjid. Bagus orang pergi masjid ni.
Bila isteri dia beranak, lahir anak, mandi anak tu, dia pakai kemah-kemah anak tu, lamping semua sekali. Hari tu dia datang masjid lewat, tengok orang sudah takbir ni, makmum sudah takbir semua sekali dengan ikut imam ni, dia pun datang slow-slow, dia letak anak tu, bayi tu belakang. Dia pun pergi masuk semayang, dia pun takbir semayang. Sudah semayang, Tok Imam beri salam gini-gini, keluar makmum. Terkejut, budak ada. Anak siapa? Dia pun buat terkejut juga. Anak siapa ni? Allah. Cik kata tak tahu anak siapa. Nak kata ke dia baru menikah juga, bukan lama lagi, baru sangat nikah. Mungkin 2-3 bulan baru nikah, takkan beranak lalu dah. Terkejut. Dia pun pergi tengok anak. Allah, dia kata. Dalam keadaan geger ini, dia pun cakaplah dengan Tok Imam, orang besar masjid tu. Tok Imam, apa kata? Saya ni baru nikah, boleh tak anak ni biar saya lah pelihara? Isteri saya minat sangat jaga anak. Akhirnya mereka patut juga, sebab orang lain mungkin season tua dah ke, ataupun tak ada pengalaman ni. Okey, setuju. Jadi bin Abdullah lah, ataupun bukan bin dia pelihara. Aib bini dapat ditutup, aib dia dapat ditutup, aib keluarga bini dapat ditutup, aib keluarga dia dapat ditutup, dapat tutup semua. Baik tak macam tu? Berapa banyak pahala yang dia dapat? Berapa banyak pahala yang dia dapat? Ini kisah macam mana cara orang yang Allah ilham cerdik menyelesaikan masalah. Dia akhirnya tidak ditahmah, tidak dituduh, isterinya tak dituduh, anak tu tetap dipelihara, dan tak perlu pun bagi tahu dengan siapa apa yang berlaku. Tapi itulah yang sepatutnya, tanggungjawab tu tetap ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-130. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, as-satru ala kismaini, satrin anil ma'siyah wa satrin fiha. Fal'ammatu yatlubuna minallahi ta'ala as-satra fiha khasyata suquti martabatihim indal khalqi, wal khassatu yatlubuna minallahi as-satra anha khasyata suqutihim min nazaril malikil haqqi. Penutupan Allah ada dua jenis, iaitu penutupan yang menghalang hamba daripada melakukan maksiat dan penutupan dalam melakukan maksiat. Golongan awam meminta daripada Allah Ta'ala menutup dalam melakukan maksiat kerana takut martabat mereka jatuh pada pandangan makhluk. Sementara golongan golongan khusus ini pula meminta daripada Allah Ta'ala menutup, menghalang mereka daripada melakukan maksiat
kerana takut martabat mereka jatuh pada pandangan Tuhan yang maha memerintah lagi maha hak. Tuan-tuan, orang awam macam kita malu kepada orang, tapi kurang malu kepada Allah. Sebab tu biasa ibu bapa kita nasihat kepada kita, nasihat kepada anak-anak dia, dia kata apa? Awak jangan malu muka abah pada kawan-kawan abah, kepada orang kampung kita. Malu abah, malu mak. Sebab ini sifat orang awam, dia malu kepada makhluk, dan kepada Allah tu lain kira. Sedangkan orang yang makrifah, ahli makrifah, dia malu kepada Allah lebih malu daripada orang awam. Dia tak kisah. Itu satu. Keduanya, dalam berinteraksi dengan maksiat, dalam berinteraksi dengan maksiat ni ada dua jenis. Ada orang malu dan dia harap masa dia buat maksiat Allah tutup. Itu satu. Yang kedua, ada orang dia nak minta Allah tutup dia daripada maksiat. Yang ini tutup ketika dia buat maksiat supaya orang tak tahu. Yang ini tutup daripada kena maksiat tu, Allah sisih. Ada orang tu tuan-tuan tak pernah cakap bohong sepatah pun. Ada orang disebahkan kepada Ja'far As-Sadiq. Nama Ja'far As-Sadiq, salah satu ada orang kata dinamakan As-Sadiq kerana dia sentiasa bercakap benar. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahap tu? Allah tutup. Ada orang tu Allah tutup dia, niat maksiat pun tak ada. Perempuan yang salihah, Allah tak masuk dalam kepala dia. Allah tak masuk dalam kepala dia nak rasa lazzatuz zina, lazat berzina. Tak ada. Dia hanya untuk suaminya. Sebab itu Nabi sebut, tuduh perempuan yang salihah yang tidak ada niat untuk berzina, kita kata berzina ni, dia kena qazaf 80 ratang. Nabi sebut dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan lain lagi, salah satu dosa besar itu wa qazful muhsanatil ghafilat, menuduh perempuan yang muhsanah, yang jaga kemaluannya, marwahnya, al-ghafilah. Apa makna ghafilah? Ghafilah ni maknanya lalai. Apa makna lalai? Lalai di sini, ghafilah di sini, ni hak lalai baik. Lalai atau lupa dan tak pernah kelitah dalam kepala dia nak buat maksiat. Tiba-tiba kita tuduh dia dengan macam ni, zalim benar kita. Tak boleh tuan-tuan. Ini dia. Jadi orang awam dia takut kalau maksiat dia tu didedahkan. Dia takut siapa nak maksiat didedahkan. Tapi sebenarnya banyak sejarah Islam, bila mereka faham hakikat kehidupan, kembali kepada Allah, mereka bertaubat kepada Allah, mereka boleh mengubah kehidupan mereka dalam situasi yang amat-amat luar biasa. Dia berubah tu. Dia berubah tu. Ada yang Allah jadikan mereka ni sebagai awliya Allah, wali-wali Allah. Siapa yang pernah baca kisah Malik bin Dinar? Malik bin Dinar ni, kalau baca dalam hikayat menyebut dalam riwayat hidup dia, wa kana sikira, dia ni kaki mabuk, banyak maksiat buat.
Tapi akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya dia menjadi wali daripada wali Allah. Anak saudara dia kata, perangai Malik bin Dinar ni setiap hari, setiap malam lepas main isyak, dia akan masuk bilik dia, dia kunci bilik dia. Dia tak ada bini. Maksudnya masa cerita tu lah. Lepas tu kahwin, wallahualam. Jadi dia akan buat macam tu. Perangai dia sudah semayang isyak, sudah ni, dia masuk bilik dia, dia kunci sampai pagi baru dia keluar. Satu hari anak murid ni ataupun anak saudara ni kata, aku nak tengok apa pak saudara aku buat. Dia pergi menyelinap masuk dulu dalam bilik pak saudara dia. Dia duduk. Pak saudara dia pun masuk kunci rumah, kunci bilik. Apa pak saudara dia buat? Sembahyang daripada malam tu sampai ke pagi. Sudah sembahyang hampir-hampir subuh, istighfar dan doa. Rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dan seumpamanya. Doa, zikir, istighfar. Akhirnya dia doa, Allahumma harrim syaibata malikim minan nar. Ya Allah, haramkanlah janggut putih Malik ini daripada api neraka. Meleleh air mata, menangis tengok orang-orang yang hebat. Asalnya macam mana kehidupan tu, tapi Allah bagi, dan mereka ini jauh sekali hebat, tak fikir pun maksiat. Bahkan dia jaga hati ni. Masalah jaga hati ni payah tu. Sebab hati mereka ni, kita tak katalah macam hati Rasulullah SAW. Itu memang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu luar biasa. Itu kurniaan Allah. Tapi hati-hati mereka ni, sebab dia dapat daripada cahaya Islam, hidayah, taqwa, taat pada Allah ni, hati mereka bersih. Hati mereka bersih, jiwa mereka bersih. Oh, yang ini kita kena memang payah tuan-tuan, kita nak cari. Orang boleh bagi duit banyak, ramai. Orang yang kuat semayang, ramai. Orang yang banyak puasa, ramai. Tapi orang yang bersih hati tak ramai. Dia mudah hinggap, rasa samsing, rasa takabur, rasa tak puas hati, rasa tak ikhlas, rasa asal deki, rasa tamak halaba, selalu mari. Tuan-tuan kena ingat beginilah satu. Kita, mereka. Kita, mereka. Dia bab hati ni ada 3 jenis manusia kalau saya boleh bagi. Satu, hati tak baik. Yang Nabi sebut, ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadul jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Dalam tubuh badan kita ni ada segumpal daging, kalau baik baik semua, kalau tak baik tak baik semua. Itulah hati. Jadi satu, hati tak baik. Hati tak baik ni, dia akan meniatkan yang tak baik. Banyak nak curi, nak merokok, nak buat korang, nak ni hati yang tak baik. Busuk hati, ada sifat tak baik. Waliyazubillah. Sebab itu kita diajar Nabi banyak doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taati. Doa macam tu banyak. Wah yang membalik-balikkan hati, sabitkanlah hatiku di atas taat pada kamu dan di atas agama kamu. Kedua, namanya hati baik. Hati baik ni dia tidak ada macam tu. Hati baik. Nabi sedang mengajar ataupun bersama sahabat, tiba-tiba Nabi cakap, yadkhulu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sekarang masuk kepada kamu seorang lelaki daripada ahli syurga. Sahabat berhati, tengok siapa masuk. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang tak kenal pun masuk. Bukan sahabat Abu Bakar, bukan Umar, bukan Osman, bukan Ali. Orang biasa. Hari yang lain Nabi pun cakap sama, orang yang sama. Sampai 3 kali.
Ada kil kata Abdullah bin Umar minta izin pergi rumah lelaki tu. Jadi minta tidur. Tengok kawan ni tidur sungguh. Semayang pun dekat nak subuh baru semayang. Jadi apa istimewa lelaki ni sampai tahap tu Nabi kata dia ahli syurga. Selepas 2 hari ataupun 3 hari dia pun tanya, ya akhi, apa resepi yang mungkin kamu sembunyi daripada ku? Adakah di sana ada amalan special yang kamu lakukan? Dia kata, wallahi tak ada. Mu tengok aku, gitulah aku. Cuma dalam hatiku tidak akan ada rasa hasad, dengki, dendam, kesumat, rasa tak puas hati kepada mana-mana orang. Allah, hati baik. Nombor 3, yang ini adalah yang terbaik. Dia bukan hatinya baik, bahkan terbaik, tapi keberadaan dia jaga hati orang lain pula jadi baik. Hati dia tu memang terbaik dah, tapi sekeliling dia ni, hati orang yang duduk dengan dia pun akan jadi baik, dan dia betul jadi tak baik, dia jadi baik. Hadis sahih riwayat Bukhari. Satu hari, ada kata malam ataupun siang, Nabi didatangi oleh isterinya bernama Safiyah. Safiyah ni asal orang Yahudi yang Nabi kahwin dengan dia. Orangnya comel, rendah. Dia tak tinggi sangat, orang rendah je. Safiyah ni orang rendah. Safiyah cerdik. Bila dia bertemu dengan Nabi, bercakap-cakap, kemudian dia nak balik ke rumah dia. Rumah pun bukan jauh sangat, zaman dulu dekat. Dia pun jalan, Nabi jalan belakang. Nabi ikut dia, ikut belakang. Zaman dulu dia tak tunjuk muka, dia pakai niqab. Tengah berjalan ni datang 2 orang lelaki yang tengok Nabi berjalan. Nabi beri salam. Nabi bagi tahu, saudara, perempuan ini adalah isteriku Safiyah. Dia jawab, ya Rasulullah, kami tak tanya pun. Nabi jawab, betul, tapi aku bimbang, lebih kuranglah maksud syaitan akan datang kepada kamu dengan mengesyap bukan-bukan. Muhammad, Rasulullah, tengok, kita tak kenal. Sebab itu bagi tahu. Jadi hilanglah, tak ada apa. Tengok cara nak jaga hati. Banyak riwayat kita tengok dia betulkan Abu Zar bagaimana hati. Dia royak kepada sahabat, kepada Ashaj ibn Qis, ya Ashaj ibn Qis, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal ana. Ya Ashaj ibn Qis, pada kamu ada 2 sifat Allah suka. Sifat tenang, lemah lembut dan ketenangan. Tengok, itu dia. Wallahu a'lam. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada 2-3 perkara yang saya nak bagi tahu. Pertama, hari-hari seperti ini kita digalakkan melakukan ibadat sebanyak-banyaknya. Kita tengok tabung, kita sedekah. Tabung masjid, kita semayang, kita doa. Kenapa? Kerana ini hari dipanggil 10 awal Zulhijjah. Ada riwayat tafsir oleh para ulama, wal fajri wa layalin ashr. Wa layalin ashr ini ada 2 riwayat masyhur. Ada kata 10 akhir Ramadan, ada kata 10 awal Zulhijjah. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, 10 awal Zulhijjah. Kerana hari-hari itulah kita tengok rombongan haji sedang datang berpusu-pusu min kulli fajjin amiq, datang kota suci Mekah. Nak semayang, nak ibadat, nak ni, pakat datang semua. Allah, luar biasa. Luar biasa tuan-tuan. Mereka datang.
Mereka doa, mereka menangis. Kalau hari 9 Zulhijjah tu, hari itulah paling banyak air mata berguguran menangis, taubat dan seumpamanya. Jadi kita ambil peluang, kita tingkatkan ibadah. Kedua, kita puasa. Puasa kita pada hari 9 Zulhijjah. Dan saya syorkan oleh kerana di Saudi 9 Zulhijjah tu jatuh hari Jumaat. Dekat kita 9 Zulhijjah tu jatuh pada hari Sabtu. Kalau kita nak puasa dua-dua pun tak apa. Cuma raya tu mesti hari Ahad. Jangan pergi raya hari Sabtu, raya dah sembelih lah. Jadi tak boleh lah. Yang itu kita kena ni. Yang ketiga, kalau boleh ada rezeki, tengok-tengok bincang dengan bini sikit di rumah, ada tak duit lebih. Duit lebih ni bukan nak banyak, 1,000 riyal ke bawah je. Tujuannya sertakan korban. Tanya Tok Iman kata tahun ni mahal sikit, 700 ekor sebahagian. Jadi beri 700,500 atau 600,500 ikut. Itu atas saiz lembu lah, besar kecil. Masuk korban. Niat dan tekad korban kita ni tiap-tiap tahu. Kerana ibadat korban ni waktunya terhad banyak ninja. Selepas daripada 10, 11, 12, 13 kita ada banyak duit, kita nak korban pada hari 18, tak boleh dah. Orang tak panggil korban, sembelih sembelih biasa. Kita nak jamu ramai pun tak sama dengan ibadat korban. Kerana itu kita ikut perintah Allah. Jadi korban lah. Ajak. Kebetulan ada rezeki lebih, laki ada rezeki lebih, bini ada, dua-dua korban. Kebetulan anak-anak pun ada yang korban. Bila nak korban, kuku kita ni tak apa, sehingga selepas kita korban. Masa korban tu kita saksikan menatang kita sembelih. Kerana Nabi suruh kepada Fatimah Zahra, qumi ila udhiyatiki washhadiha, mu bangun tengok sembelih menatang korban kamu, saksi. Kerana darah pertama titik itu keampunan Allah. Sebelum sampai ke bumi, sampai kepada Allah dulu. Ini dia syiar. Tengok benda ni baik sangat. Bagi pula daging korban orang susah, Allah lah ni ramai sangat. Bayangkan dapat sekilo, seorang sekilo tak kurang 40 riyal. Ni daging sejak, daging segar, daging baru. Bukan daging beku, bukan daging impor, daging baru. Daging pula dikerenakan dengan kerana Allah. Jadi korbanlah kalau boleh, kalau ada rezeki. Dan poin yang terakhir, saya duk fikir lama dah. Kerana saya pun kadang-kadang ada sibuk, ada tidak. Dan saya pun ditaklifkan sebagai pengurusi di USIM. Saya tengok di USIM, di Masjid USIM dan seumpamanya, dia tidak sehidup seperti Masjid Nilai. Masjid Nilai ni banyak orang datang. Jadi saya telah bincang dengan pengurusan tertinggi USIM. Selama saya jadi pengurusi USIM, saya ingat kita bukan berhenti di sini, tapi kita bertukar dulu untuk beberapa tahun, 2 tahun ataupun 3 tahun ni, 2 tahun ni, pengajaran kuliah duha saya setiap hari Ahad saya pergi berpindah ke USIM lah dulu, supaya dapat hidup sangat di USIM. Dengan matlamat kita mengimarahkan. Sini pun 10 tahun lebih dah saya mengajar. Dan kalau nak panggil pun panggil, tengoklah malam sekali-sekala 3-4 bulan ataupun setahun sekali ceramah, bolehlah. Jadi sini pun saya tengok memang tenaga pengajar yang amat ramai, pensyarah USIM pun mengajar. Ya, kita berilah ruang kepada mereka. Jadi itu pandangan saya, dan saya rasa biar kita hidup banyak tempat, bukan satu tempat sahaja. Jadi tuan-tuan yang berkelapangan, hari Ahad ni kita tak mengajar, hari Ahad ni hari raya. Jadi hari Ahad depan kita akan mengajar di USIM. Macam biasalah 8.30, macam biasalah makan minum kita akan cuba tengok, kita akan set up balik.
kita akan buat. Dan saya juga nak ajak pelajar-pelajar daripada USIM, daripada sahabat-sahabat kita, dan kita nak meriahkan majlis sebagaimana saya tengok di nilai ni amat-amat meriah. Dan bukan kerana apa-apa, kerana itu bila saya perhati, saya dah hampir 8 bulan bermula 1 Disember saya menjadi sana Taulpah, masih lagi kurang memperangsangkan. Kalau hari Sabtu, hari Ahad kosong je, tak ada apa sana. Tempat parking pun walaupun tak selebih daripada sini, tapi tak kurang daripada sini jugalah. Bolehlah insya-Allah. Jadi mungkin gelanggang tu pun tak jauh sangat. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita kebaikan dunia dan akhirat. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Masjid Putra Nilai, daripada biasa kepada luar biasa sampai menang beberapa anugerah terbaik. Kita teruskan lagi, dan pimpinan yang baik ini akan dapat meneruskan kebaikan. Bukan maknanya berhenti. Kalau berhenti itu maknanya kita tak mengajar terus. Saya tetap mengajar dan saya pelawar sahabat-sahabat ni. Kita belajar macam biasalah, cuma gelanggang, dan mungkin sukatan-sukatan saya akan susun balik dengan lebih berhemah dan lebih tepat lagi, insya-Allah. Itulah cita-cita saya. Bersama ni buku yang ada sebanyak 2, 4, 6, 7 biji buku yang di Ustaz Osman ni dijual dengan harga RM50, dengan diskaun-diskaun yang banyak. Kalau boleh macam saya kata tadi, kita tutup majlis pada kali ini. Sampaikan salam kami pada pimpinan tertinggi masjid, kepada Tok Imam yang banyak jasa, kepada Tok Bilal, kepada jawatan kuasa masjid dan seumpamanya. InsyaAllah mudah-mudahan gema dinilai ini majlis ilmu tetap terus. Dan saya akan cakap dengan pegawai keselamatan USIM untuk laluan pada hari Sabtu. Jadi tak payahlah tanya-tanya pakai piyah ni macam biasalah, insya-Allah. Jadi sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa amalahum amalan maqbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ya, macam biasa ya.